InsyaAllah kita mula dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يقربنا إليك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع من دعوة لا يسمع. أما بعد. Jadi alhamdulillah pada petang ni kita sekali lagi dapat bertemu untuk sama-sama membincangkan tentang sejarah pengumpulan Al-Quran dan juga syubhat berkaitan dengannya. Okay? Sejarah pengumpulan Al-Quran dan juga syubhat berkaitan dengannya. Jadi pada kuliah yang sebelum ni ana ada sentuh sedikit sebanyak tentang marhalah pengumpulan Al-Quran pada zaman Nabi SAW, pada zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan juga pada zaman Sayyidina Uthman, okay, radhiyallahu anhu. Jadi pada kuliah kali ini ana akan sentuh lagi. Okay, ini kira mukadimah kedua untuk menyempurnakan apa yang anda bincang pada kuliah yang lepas, iaitu tentang sejarah pengumpulan Al-Quran lagi. Pada minggu ni, pada kali ini kita akan huraikan lagi detail sikit pasal sejarah pengumpulan Al-Quran ni. Kemudian kita akan ambil dalam satu atau dua syubhat berkaitan dengannya. Okay? Ana akan hurai benda yang ana tak hurai minggu lepas. Ana akan sebutkan apa yang ana tak sebutkan minggu lepas. Okay? Kemudian kita akan masuk kepada beberapa syubhat berkaitan dengan pengumpulan Al-Quran. Jadi pada minggu lepas ana dah sentuh dah pasal konsep nama dia Al-Ardah Al-Akhirah. Al-Ardah Al-Akhirah. Yang Al-Ardah Al-Akhirah ni ana ada cerita bahawa Al-Ardah Al-Akhirah dia berkenaan dengan peristiwa Jibril alaihissalam tadarus Quran dengan Nabi SAW pada tahun terakhir kewafatan Nabi SAW. Yang pada tahun terakhir ni Jibril dengan Nabi SAW bertadarus untuk khatam Al-Quran tu dua kali. Dua kali. Yang berbeza dengan tahun-tahun sebelum tu lah. Sebab tahun-tahun sebelum tu tak buat sampai dua kali. Okay? Dan Al-Ardah Al-Akhirah ni memainkan peranan yang sangat penting dalam sejarah pengumpulan Al-Quran. Okay? Berkaitan dengan Al-Ardah Al-Akhirah ada buku bagus. Okay? Buku terbitan markas tafsir. Nama dia Al-Ardah Al-Akhirah Dalalatuha atau Dilalatuha wa Atharuha. Okay? Al-Ardah Al-Akhirah Dalalatuha wa Atharuha oleh markas tafsir. Jadi buku ni buku yang sangat bagus sebab dia cerita signifikan apa itu dalalah, apa yang berlaku pada Al-Ardah Al-Akhirah. Jadi anda akan cuba sebutkan apa kepentingan Al-Ardah Al-Akhirah. Minggu lepas anda dah sebut secara umum. Kali ini anda akan sebut secara lebih detail lah. Okay, dalam buku ni dia kata ahammiyatu Al-Ardah Al-Akhirah. Kelebihan ataupun kepentingan Al-Ardah Al-Akhirah. Pertama, pada Al-Ardah Al-Akhirah ni, okay, pada peristiwa ni berlaku thubut an-naskhi fiha lamma kana ma'zunan fil qira'ati bihi. Berlaku pada Al-Ardah Al-Akhirah ni, okay,
berlaku nasakh. Okey, berlaku nasakh. Ana rasa tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum apa itu nasakh kan? Berlaku nasakh pada sebahagian ayat Al-Quran dan juga berlaku nasakh pada sebahagian cara membaca Al-Quran. Okey. Ana ulang balik, berlaku nasakh pada sebahagian ayat Al-Quran, lafaz Al-Quran sendiri, macam ayat zina yang kita tahu kan, zina bagi orang yang dah kahwin tu. Okey. Wasyekh wasyekhatu kan, ayat tu. Idza zanaya. Ayat yang masyhur tu, ayat tu dah dimansuhkan. Sama juga antara ayat yang dah dimansuhkan juga waz-zakari wal-untha. Okey, wal-laili idza yaghsha. Ada ayat yang dimansuhkan waz-zakari wal-untha. So, ayat-ayat ni yang dimansuhkan bila? Jadi para ulama Quran kata biasanya atau kemungkinan besarnya dia dimansuhkan pada al-ardah al-akhirah ni. Sebab pada al-ardah al-akhirah berlaku nasakh ayat Quran dan juga nasakh cara baca. Yang cara baca nanti kita akan huraikan lagi detail. Okey. Okey, kita tengok dekat dalam riwayat Imam Ahmad ni Kita tengok kat riwayat Imam Ahmad kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Fa'an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala kana yu'radu al-Qur'anu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kulli 'amin marrah. Biasanya berlaku peristiwa tadarus Quran ataupun perbincangan tentang Al-Quran di antara Jibril dengan Nabi SAW ni pada setiap tahun sekali je. Falamma kana al-'amul ladzi qubida fihi, pada tahun yang Nabi SAW dicabut diambil ruhnya, okey, pada tahun yang diambil ruhnya Nabi SAW, urida alaihi marratain, berlaku peristiwa yang kita panggil al-ardah tadarus antara Jibril dengan Nabi SAW ni, proses untuk menentukan mana tertib surah, ayat ni letak kat mana, surah ni letak kat mana, semua tu berlaku berapa kali? Marratain, 2 kali. Okey. Fa'alima ataupun fa'ulima ma nusikha minhu wa ma budil ataupun wa ma buddil, maka diketahuilah apa yang dinasahkan daripada Al-Quran itu, wa ma buddil, dan apa yang dah diganti atau ditukarkan. Okey, maka ini kepentingan pertama al-ardah al-akhirah, iaitu berlaku nasakh. Okey, berlaku nasakh lafaz dan juga cara baca. Okey, kita tengok yang kedua. Okey, pada kepentingan yang kedua bagi al-ardah al-akhirah adalah sabata fi al-ardatil akhirah al-Qur'anul ladzi nata'abbadu Allah bih, fahiya bimathabati ta'kidil mahfuz wa i'timadis thabitil maqru'. Maka kepentingan kedua adalah kita boleh cakap yang al-ardah al-akhirah ni menentukan Quran versi yang paling muktamad, yang menjadi sandaran kita, yang menjadi sandaran utama kita yang dah muktamad. Okey, disebabkan berlaku al-ardah al-akhirah ni, inilah Quran yang menjadi sandaran kita yang muktamad. Okey. Yang ketiga pula, tu'tabar al-urdata al-akhirah tu'tabaru al-ardatu al-akhiratu marhalatan min marahili bad'i syuzuzil qira'at. Okey, yang ini penting. Dengan berlaku peristiwa al-ardah al-akhirah ni, cara-cara baca, kan tadi Ana cakap awal-awal tadi, dinasahkan ayat-ayat Al-Quran dan juga cara baca kan. Ayat-ayat Al-Quran tadi Ana bagi contoh macam ayat zina bila dah kahwin tu, wasyekhatu tu. Kedua adalah berlaku nasakh pada sebahagian cara bacaan ayat Al-Quran. Cara baca ayat Al-Quran ni ulama sentuh dalam isu dipanggil al-ahruf as-sab'ah. Okey, nanti kita akan bahas detail tentang isu al-ahruf as-sab'ah ni, okey. So dalam isu al-ahruf as-sab'ah ni ada beberapa cara baca Al-Quran yang telah dimansuhkan juga pada al-ardah al-akhirah. Maka okey, ulama ni kata kat kajian dia, fal mansukhu minal Quran bil ardatil akhirah yu'tabar syadzan. Jadi cara bacaan yang dah dimansuhkan pada peristiwa al-ardah al-akhirah ni dianggap cara bacaan yang syadz. Okey. Antaranya apa? Kalau orang tanya apa contoh cara bacaan yang syadz ni? Apa yang ulama jumpa pada mushaf yang dinisbahkan kepada Ubay bin Ka'ab, pada Ibnu Mas'ud, yang dekat cara bacaan mereka ni ada mungkin penambahan huruf, ada penambahan kalimah yang tak ada pada al-ardah al-akhirah ni.
ataupun pada al-ardah al-akhirah dah dimansukhkan. So itu kepentingan al-ardah al-akhirah ni. Kita tengok apa kata Imam Ibnul Jazari, ulama besar qiraat ya. Wa ajma'atil ummatul ma'sumatu minal khata'i ala ma tadammanathu hadhihi al-masahif. Okay, umat ni telah bersepakat bahawa mushaf-mushaf yang ada ni, waktu maksudnya mushaf-mushaf yang Sayyidina Uthman buat kopi, yang ada cerita minggu lepas ada 6 kopi tu. Okey. Uh, telah mengandungi, telah meninggalkan apa yang bercanggah dengan al-ardah al-akhirah. Taraka ma khalafaha min ziyadatin wa naqsin wa ibdali kalimatin bi ukhra. Okey. So mushaf-mushaf yang Sayyidina Uthman kopi tu mengandungi ataupun berpandukan al-ardah al-akhirah ni. Maka apa yang ditinggal, yang tak ditulis pada mushaf-mushaf yang ada pada zaman Sayyidina Uthman ni, okay, contohnya penambahan kalimah, pengurangan kalimah, ibdal kalimah, pertukaran kalimah-kalimah yang lain, maka ini semua menandakan bahawa perkara tersebut adalah syadz. Okay. Tak dikira Quran yang mutawatir. So itu kata Imam Ibnul Jazari. Kata Imam Ibnul Jazari. Apa contoh hadis dia kita boleh bagi tentang al-ardah al-akhirah ni? Ada hadis dia dalam Sahih Bukhari ya. Dalam Sahih Bukhari. An Aisyah an Fatimah radhiyallahu anhuma qalat, okay, anna Jibril kana yu'ariduni, okay, asarra ilayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna Jibril kana yu'ariduni bil Quran kull sanatin marrah wa innahu aradani al-'ama marratain wa la urahu illa hadara ajalihi. Okay, kata Fatimah radhiyallahu anha, Nabi SAW berbisik kepada aku ataupun cakap secara perlahan kepada aku, Jibril biasanya jumpa aku setiap tahun sekali. Tapi pada tahun ni dua kali berlaku al-ardah ni, berlaku peristiwa jumpa untuk baca al-Quran dan penentuan Quran ni lah, penentuan ayat dan penentuan surah ni. Wala urahu illa hadar ajali. Nabi SAW kata, aku jangka yang ajal aku dah dekat. Sebab itulah berlaku dua kali tahun ni. Okay. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Dan macam yang anda sebutkan sebelum ni pada minggu lepas juga, dikatakan yang menghadiri ataupun menyaksikan al-ardah al-akhirah daripada kalangan sahabat ni adalah Zaid bin Thabit dan juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Okay, Zaid bin Thabit dan juga Abdullah bin Mas'ud. Disebabkan Zaid bin Thabit hadir, sebab itulah beliau dipilih oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi ketua bagi lajnah pengumpulan Al-Quran, betul tak? Kan? Sebabkan Zaid bin Thabit antara yang hadir al-ardah al-akhirah ni, maka sebab itulah Abu Bakar As-Siddiq memilih Zaid bin Thabit sebagai ketua lajnah pengumpulan Al-Quran. Itu tentang al-ardah al-akhirah secara am. Secara am, kalau siapa nak, dia boleh download. Di sana ada PDF. Al-ardah al-akhirah dalalatuha wa asaruha. Okey. Sekarang ni ana nak sentuh tentang, setelah kita dah faham al-ardah al-akhirah ni, ana nak sentuh tentang metod Zaid bin Thabit dalam mengumpul Al-Quran pada zaman Abu Bakar Siddiq yang minggu lepas ana tak sentuh. Okey. Jadi seperti mana yang sedia maklum, pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, bila Zaid bin Thabit diminta untuk mengumpul Al-Quran, menulis Al-Quran, okey, ada beberapa metod beberapa metod atau kaedah yang Zaid bin Thabit follow. Yang kalau kita faham betul-betul kaedah ni, dia menunjukkan kepada kita betapa tersusun dan tertibnya, cara pengumpulan Al-Quran ni. Betapa tersusun, tertib dan sangat berhati-hati dalam pengumpulan Al-Quran. Jadi kita tengok dalam riwayat ni ya. Akhraja Ibn Abi Daud. Okay, Ibn Abi Daud ni anak kepada Imam Abu Daud. Okay, Imam Abu Daud yang ada kitab Sunan tu. Beliau ada kitab masyhur nama Al-Masahif. Kitab Al-Masahif ni kitab yang masyhur dalam bidang Quran kan. Okey. Dalam kitab Al-Masahif oleh Ibn Abi Daud ni, beliau membawa ke riwayat, okey, bawa ke riwayat tentang macam mana Zaid bin Thabit menggunakan kaedah untuk mengumpul Al-Quran pada zaman tu. Okey, kita tengok Dia kata kat sini dalam riwayat ni, awwalu man jama'al Qur'ana Abu Bakrin wa katabahu Zaidun. Okey. Awwalu man jama'al Qur'ana Abu Bakrin wa katabahu Zaidun. Nan download kat mana? Boleh cari kat internet. Ana tak ingat, tapi ana ada jumpa hari tu. Ana ada terjumpa. So antum boleh type tajuk dia, kemudian type PDF kat tepi. Ana tak ingat dia kat mana, tapi hari tu ana ada jumpa. Okey. Awwalu man jama'al Qur'ana Abu Bakrin wa katabahu Zaid. Orang pertama yang mengumpulkan Al-Quran adalah Abu Bakar, dan yang
Penulisnya adalah Zaid. Okay, wa kana an-nas ya'tuna Zaid bin Thabit. Fa kana la yaktubu ayatan illa bi syahidai adlin. Ini penting. Okay, kita dengar kata kat sini ya. Wa kana an-nas ya'tuna Zaid bin Thabit fa kana la yaktubu ayatan illa bi syahidai adlin. Jadi bila dah tahu, okey, kita kena faham bila Abu Bakar Siddiq nak buat pengumpulan Al-Quran pada zaman beliau ni, ini ijma' sahabat. So dia bukan benda yang rahsia. Dia bukan benda rahsia, dia semua orang tahu. Dia perkara yang diijma'kan oleh para sahabat. Jadi para sahabat semua tahu. Dan ramai sahabat yang datang jumpa Zaid bin Thabit, okay, untuk menolong Zaid bin Thabit dalam pengumpulan Al-Quran ni lah, untuk bagi apa ayat Quran yang mereka hafal ataupun salinan kertas ataupun kulit binatang yang padanya ada ayat Quran kan. Jadi bila orang jumpa Zaid bin Thabit ni, okay, Zaid bin Thabit punya kriteria apa? Dia kata kat sini, la yaktubu ayatan illa bi syahidai adlin. Zaid bin Thabit bila orang jumpa bagi ayat dekat beliau, beliau takkan tulis ayat tu. Okay, walaupun ayat ni mungkin Zaid bin Thabit sendiri hafal, okay, tapi beliau takkan tulis ayat tu melainkan orang yang datang bawa ayat tu bawa syahidai adlin, bawa dua saksi yang adil. Bawa dua saksi yang adil. Pada ulama ulumul Quran, okay, mereka khilaf apa maksud dua saksi yang adil ni. Pendapat pertama kata yang Zaid bin Thabit takkan tulis satu ayat Al-Quran pun melainkan orang yang bawa ayat Al-Quran tu, sama ada melalui hafalan dia, okay, ataupun tulisan dia, okay, dia bawa dua saksi. Dia bawa dua saksi yang adil. Dia bawa dua orang kawan dia, saksi yang adil, yang kata, okay, ni betul memang ayat Al-Quran. Okay, ni betul memang diambil daripada Nabi SAW. So itu pendapat pertama. Pendapat pertama kata illa bi syahidai adlin ni, dua penyaksi ni, dua penyaksi ni maksudnya manusia yang memang penyaksi yang adil lah. Pendapat kedua kata syahidai adlin ni maksudnya dia kena bawa dua versi. Satu, dia kena bawa ayat Al-Quran tu dari sudut hafalan dia, dengan makna dia kata, ya, aku memang mendengar hafalan ayat Al-Quran ni daripada Nabi SAW. Okay? Maksudnya aku ambil ayat Al-Quran ni, ataupun aku hafal ayat Al-Quran ni memang direct daripada Nabi SAW. Yang kedua, dia kena bawa kertas ataupun bukan kertas lah, kulit binatang ke, pelepah tamak ke, apa-apa yang ditulis padanya, yang dikata diambil daripada Nabi SAW. So maksud syahidan adlin tu adalah al-hifz wal kitabah. Itu pendapat kedua. Okay? Pendapat kedua kata syahidan adlin adalah al-hifz wal kitabah. Hafalan yang diambil daripada Nabi SAW dan juga apa yang ditulis yang diambil daripada Nabi SAW. Okay? Pendapat pertama yang kata syahidan adlin ni memang dua orang penyaksi yang adil. Maksudnya dia kata, ya, memang aku nampak dia ambil daripada Nabi SAW ayat ni. Ya, memang aku nampak dia tulis ayat ni diambil daripada Nabi SAW. So itu kriteria Zaid bin Thabit. Walaupun Zaid bin Thabit hafal Quran, walaupun Zaid bin Thabit orang yang paling tahu tentang Al-Quran, yang memang tulis Al-Quran pun, tapi beliau dengan jujurnya tidak akan tulis apa-apa Al-Quran, melainkan ada sahabat lain bawa ayat tu dan ada dua saksi untuk support sahabat tu. Bayangkan kriteria tu. Kriteria yang Zaid bin Thabit pakai. Dan para ulama kata sebenarnya masadir, okay, ataupun sumber yang digunakan oleh Zaid bin Thabit untuk mengumpul Quran ni 4. Okay, kita boleh buat konklusi ada 4. Pertama, hafalan beliau sendiri. Apa yang Zaid bin Thabit sendiri hafal. Kedua, apa yang Zaid bin Thabit sendiri tulis. Dan macam kita dah bincang dah, Zaid bin Thabit tulis apa? Tulis ayat Quran yang memang direct Nabi SAW suruh tulis. Sebab minggu lepas kita dah sebut riwayat dalam Sahih Bukhari bahawa bila turun ayat Quran, apa Nabi SAW buat? Dalam riwayat itu kata Nabi da'a Zaidan. Nabi akan panggil Zaid bin Thabit, kemudian Nabi akan arah Zaid bin Thabit untuk tulis ayat Quran tu. Maka Zaid bin Thabit ni boleh dianggap penulis peribadi untuk Quran bagi Nabi SAW. So dua sumber pertama bagi pengumpulan Zaid bin Thabit pada zaman Abu Bakar Siddiq ni adalah hafalan Zaid bin Thabit sendiri. Kedua, apa yang Zaid bin Thabit salin daripada Nabi SAW, yang Nabi SAW sendiri suruh tulis. Yang ketiga, hafalan sahabat lain. Ini sumber ketiga. Yang keempat, tulisan sahabat lain. Maka Zaid bin Thabit ada berapa sumber? Ada 4 sumber. Hafalan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, penulisan beliau sendiri yang beliau tulis direct daripada Nabi SAW, hafalan sahabat lain, dan penulisan sahabat yang lain. So itu sumber yang ada pada zaman Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Okey. Maka kita boleh cakap yang dah macam mana sebut tadi,
peristiwa menulis Quran ni apa? Ijma'. Dia bukan perkara rahsia. Jadi kalau ada perkara yang Zaid bin Thabit salah dan sebagainya, pasti ada orang yang akan pasti ada sahabat yang akan tegur atau kecam. Seperti mana yang kita tahu para sahabat Nabi SAW ni, mereka orang yang memang akan laksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Mereka bukan orang yang takut atau bias. Okay? Mereka kalau kita tengok riwayat sahabat tegur sahabat lain sangat banyak. Kan? Bahkan kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok sampai Imam Az-Zarkashi kumpul teguran ataupun kritikan Aisyah radhiyallahu anha kepada sahabat yang lain dalam periwayatan hadis. Kitab tentang istidrakat Aisyah radhiyallahu anha. Apa saja yang Aisyah dengar sahabat riwayatkan salah, mesti Aisyah tegur. Jadi peristiwa Al-Quran yang diijma'kan oleh umat ni pada zaman Sayyidina Abu Bakar, tapi tak ada orang tegur, tak ada orang kata salah apa yang Zaid bin Thabit buat, maka kita boleh cakap apa kat situ? Kita boleh cakap qat'i, ijma' ni qat'i bahawa apa yang Zaid bin Thabit buat tu betul. Apa yang Zaid bin Thabit buat tu betul. Okey. Okey. Kita akan pergi kepada perbahasan yang agak menarik dan agak mungkin tak ramai orang aware tentang perbahasan ni. Dia panggil perbahasan al-ahruf as-sab'ah. Okey, al-ahruf as-sab'ah. Al-ahruf as-sab'ah ni perbahasan yang kita boleh cakap dia masyhur dibahaskan oleh ulama qiraat. Masyhur dibahaskan oleh ulama qiraat. Dah hadis-hadis yang sabit tentang al-ahruf as-sab'ah ni banyak. Okey. Okey. Ana sebut dulu ada satu kitab rujukan yang bagus. Kemudian kita akan bincang dengan detail tentang ahruf sab'ah ni. Apa kaitan ahruf sab'ah? Apa kaitan ilmu qiraat dengan ahruf sab'ah ni? Dan apa kaitan pengumpulan Quran dengan al-ahruf sab'ah? Ni penting. Ini sangat-sangat penting tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Ini sangat-sangat penting. Jadi ada buku yang ana rujuk ni, yang tu pun boleh download juga. Okey. Dekat dalam tab tak tahu nampak ke tak. Tajuk dia, buku ni sangat bagus. Hadis al-ahruf as-sab'ah dirasatun li isnadihi wa matnihi wa ikhtilafil ulama fi ma'na wasilatihi bil qira'at al-Quraniyah. Okey, ditulis oleh Dr. Abdul Aziz bin Abdul Fattah Al-Qadhi. Dr. Abdul Aziz Qadhi ni masyhur, orang bidang qiraat dan ulumul Quran tahu yang Dr. Abdul Aziz Qadhi ni antara tokoh utamalah. Yang buku beliau ni bahas detail tentang hadis al-ahruf as-sab'ah ni. Okey. Jadi apa dia hadis al-ahruf as-sab'ah ni? Hadis al-ahruf as-sab'ah ni mudah aja. Hadis yang Nabi SAW memberitahukan bahawa Al-Quran ni diturunkan dalam 7 huruf. Okey. Unzil al-Quran ala sab'ati ahrufin. Ada banyak riwayat. Ada sangat banyak riwayat dengan hadis. Antara riwayatnya kata Quran ni diturunkan ala sab'ati ahruf. Quran ni diturunkan atas 7 huruf ataupun bersesuaian dengan 7 huruf. Maka ulama khilaf apa maksud 7 huruf ni. Apa maksud Quran diturunkan atas 7 huruf ataupun Quran diturunkan sesuai dengan 7 huruf. Okay, ulama Quran dengan qiraat dan ulama hadis sekalipun mereka khilaf panjang tentang apa maksud al-ahruf as-sab'ah ni. Sampaikan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, al-ahruf as-sab'ah ni kalau anda tak silap Imam Ibn Hajar sebut dalam Fathul Bari, okey, ada 40 qaul. Ada 40 qaul yang menghuraikan apa itu al-ahruf as-sab'ah. Cuma ana akan pilih pandangan terpilih lah. Pandangan yang dipilih oleh Dr. Abdul Aziz Al-Qadhi dalam kajian beliau ni tentang apa itu al-ahruf as-sab'ah. Jadi kata Dr. Abdul Aziz Qadhi, al-ahruf as-sab'ah adalah wujuhun muta'addidatun mutaghayiratun munazzalatun min wujuhil qira'ah. Yumkinuka an taqra'a bi ayyin minha fatakuna qad qara'ta Qur'anan munazzala. Okey. Fatakuna qad qara'ta Qur'anan munazzala. Wal 'adadu huna muradun bima'na anna aqsa haddin yumkinu an tablughahu al-wujuhul qur'aniyatul munazzalah huwa 7 awjuh wa dhalika fil kalimatil qur'aniyatil wahidah ضمن نوع واحد من أنواع الاختلاف والتغاير ولا يلزم أن تبلغ الأوجه
tablugha al-awjuh hadha al-hadd fi kulli mawdi' min al-Quran. Okey, kata Dr. Abdul Aziz Qadhi, ahruf sab'ah ni adalah wujuh mutaaddidah. Wujuh ni apa? Cara bacaan yang mutaaddidah, berbilang-bilang, mutaghayirah, yang pelbagai, yang berbeza-beza. Munazzalatun. Munazzalatun ni maksudnya semua cara bacaan ni diturunkan kepada Nabi SAW sebagai wahyu. Okay, yang ni ambil perhatian. Cara bacaan yang berbeza-beza dan berbilang-bilang ni, wujuh qiraah mutaaddidah ni, bukan cara bacaan yang sahabat sendiri reka, bukan cara bacaan yang sahabat yang pandai-pandai reka versi ni, tapi memang diturunkan oleh Jibril AS kepada Nabi SAW. Maka al-ahruf as-sab'ah ni part of wahyu. Okay. Min wujuhil qiraah yumkinuka an taqra'a bi ayyi minha fatakuna qad qara'ta Qur'anan munazzala. Kita boleh baca dengan mana-mana salah satu pun al-ahruf as-sab'ah ni, maka kita dikira membaca al-Quran lah dengan mana-mana cara, mana-mana wajah yang kita pakai. Okey. Dan maksud perbezaan ni adalah, sebagai contoh, kata Syekh, satu kalimah dalam Quran tu, bila kata al-ahruf as-sab'ah, bila kata tujuh tu bermaksud bukan setiap kalimah dalam Quran ada 7 cara baca. Okey, itu fahaman yang salah. Fahaman yang betul adalah sebahagian kalimah Al-Quran mempunyai pelbagai cara bacaan. Sebahagian mempunyai pelbagai cara bacaan. Bukan semua kalimah Quran, tapi sebahagian. Sebahagian mempunyai pelbagai cara bacaan. Pelbagai cara bacaan ni pula bukan semuanya 7, tapi paling jauh dia boleh pergi. Paling banyak cara perbezaan bacaan yang dia boleh pergi apa? Sampai 7. Tapi biasanya 2, 3, 4, 5. Tapi 7 tu ada juga, tapi sikit. 7 tu maksimum. Kan, kalau orang tanya apa contoh cara bacaan ni, contohnya macam in ja'akum fasiqun fatabayyanu. Kan dalam cara bacaan lain fatathabbatu. Jadi fatabayyanu satu wajah bacaan, fatathabbatu satu wajah bacaan. Jadi al-ahruf as-sab'ah ni adalah kadang-kadang cara bacaan kepada satu kalimah tu boleh berbeza sehingga 7. Tapi tak mesti 7. Dia boleh sampai 7. Kan? Kan fatabayyanu tadi fatathabbatu. Okey. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Uswah dalam cara bacaan lain iswah. Iswah, ingat. So itu cara bacaan, itu wajah. Wa wassa biha Ibrahim. Dalam cara bacaan lain wa ausa biha. Wa wassa biha dengan wa ausa biha. So itu semua cara bacaan. Dia kata kat sini, kata Syekh kat sini, okey, aqsa haddin yumkinu an tablughahu al-wujuh al-Qur'aniyah huwa sab'atu awjuh. Wa dhalika fil kalimati al-Qur'aniyati al-wahidah. Okey, itu maksud al-ahruf as-sab'ah. Al-ahruf as-sab'ah ni adalah sebenarnya satu rukhsah yang diberikan kepada Nabi SAW pada tahun-tahun terakhir Nabi SAW di Madinah dan tahun-tahun akhir Nabi SAW sebelum wafat. Kenapa dia beri rukhsah ni? Kalau sahabat-sahabat tanya kan, yang sedang menonton ni tanya, apa maksud rukhsah kat sini? Rukhsah al-ahruf as-sab'ah ni disebabkan Arab yang ada pada zaman Nabi SAW ni terlalu banyak kabilah dan pelbagai bahasa. Kalau kita belajar ilmu bahasa Arab, kita akan tahu yang setiap kabilah ataupun setiap kabilah besar bangsa Arab ni, dia ada bahasa tersendiri. Kita ada lughatu al-himyar, lughatu tai dan sebagainya lah. Kadang-kadang perbezaan dari sudut lughah ni, dari sudut lahjah dan bahasa mereka di kalangan orang Arab ni, membuatkan mereka nak sebut setengah perkataan tu sukar, cara nak sebut tu sukar. Maka diturunkan versi-versi bacaan yang ada dalam al-ahruf as-sab'ah ni, supaya apa? Mimbab at-taysir, nak memudahkan umat Nabi SAW waktu tu, yang banyak daripada kalangan orang Arab yang masuk Islam ni, untuk membaca Al-Quran. Okey. Maka al-ahruf as-sab'ah diturunkan sebagai rukhsah. Sebagai apa? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebagai rukhsah. Tapi ulama Al-Quran dan qiraat sepakat ataupun hampir sepakatlah, kita boleh cakap ini qaul jumhur, bahawa pada tahun terakhir itu, pada al-ardah al-akhirah, macam Ana sebut awal kuliah tadi kalau antum ingat,
Antara perkara yang dinasahkan apa? Dinasahkan ayat Quran, iaitu lafaz sendiri macam yang sebut tadi, wal-lail idza yaghsha wadh-dhakari wal-unsa. Wadh-dhakari wal-unsa tu kena mansukh. Ayatnya wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya kan, farjumuhum albattah nakalam minallah tu, ayat tu pun dimasukkan. Antara bentuk nasakh pada al-ardh al-akhirah juga apa? Dinasahkan sebahagian al-ahruf as-sab'ah. Dinasahkan sebahagian al-ahruf as-sab'ah. Maka al-ahruf as-sab'ah yang tadi yang diturunkan sebagai rukhsah dan cara bacaan untuk yang nak mudahkan untuk orang Arab tu, pada tahun terakhir Nabi SAW, yang Nabi SAW tadarus dengan Jibril tu, pada Ardha al-Akhirah tu, sebahagian daripada al-ahruf as-sab'ah dimansuhkan. Maka sebahagian daripada cara bacaan juga tak ada. Sebahagian daripada cara bacaan juga tak ada. Okey, itu antum ambil perhatian. Sebahagian daripada al-ahruf as-sab'ah ni tak ada. Tak ada tu maksudnya apa? Maksudnya mansukh. Maksudnya mansukh. Setelah antum faham al-ahruf as-sab'ah ni, okey, antum dah faham al-ahruf as-sab'ah ni, kita kena faham yang pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, okey, apa yang Zaid bin Thabit buat adalah Zaid bin Thabit menulis Al-Quran berpandukan al-ardhah al-akhirah. Al-ardhah al-akhirah. Dan apa yang Zaid bin Thabit buat ni, yang berpandukan pada al-ardhah al-akhirah ni, pada zaman Sayyidina Uthman, Zaid bin Thabit dan beberapa daripada kawan-kawan beliau ni, sahabat-sahabat lain radhiyallahu anhum, yang ada dalam lajnah pengumpulan Al-Quran ni, bila mereka kopi apa yang ada pada mushaf Abu Bakar Siddiq tu, yang ni penting. Sebenarnya mushaf yang Sayyidina Uthman salin, yang ada sampai 6 mushaf yang dihantarkan kepada negeri yang pelbagai tu, satu mushaf untuk Sayyidina Uthman, satu mushaf untuk Madinah, satu mushaf untuk Mekah, satu mushaf untuk Basrah, satu mushaf untuk Kufah dan sebagainya tu. Sebenarnya setiap mushaf ni, ataupun kita boleh cakap, kalau kita tak boleh nak pasti setiap mushaf, kita boleh cakap di antara mushaf-mushaf ni ada perbezaan. Sebab tu ulama Quran dan qiraat kata ada furuq bainal masahif. Di antara mushaf-mushaf ni ada perbezaan. Ada mushaf yang tulis wa wassa biha, ada mushaf yang tulis wa awsa biha, ada mushaf yang tulis min tahtihal anhar, ada mushaf tulis tahtahal anhar. Ada perbezaan. Okey. Kalau orang tanya, perbezaan ni datang daripada mana? Perbezaan ni datang daripada al-ahruf as-sab'ah. Bukan datang daripada sahabat sendiri yang tak clear nak tulis apa, lepas tu mereka pandai-pandai padam atau tambah tak. Sebab tu ana cakap tadi dekat tarif ahruf sab'ah apa? Wujuh qira'ah muta'addidah mutaghayyirah munazzalah. Munazzalah ni maksudnya wahyu. So penulisan yang berbeza-beza tu pun wahyu. Maka ulama kata, mushaf-mushaf yang Sayyidina Uthman tulis ni, yang Sayyidina Uthman salin ni, yang suruh lajnah beliau salin ni, ada perbezaan di kalangan mushaf-mushaf tu. Ada perbezaan di kalangan mushaf-mushaf tu. Yang perbezaan-perbezaan ni mengikut ulama Quran dan qiraat, okey. Perbezaan yang ada dalam masahif Uthmaniyah ni, yang 6 atau 7 ni, kata ulama qiraat, istau'abat al-baqi minal ahruf as-sab'ah. Kesemuanya telah mengandungi yang berbaki daripada ahruf sab'ah. Jadi bila anda cakap tadi, cara bacaan ahruf sab'ah tu ada yang dah mansukh, kan? Yang berbaki daripada cara bacaan ahruf sab'ah yang belum mansukh lagi tu, kesemuanya telah dirangkumkan dalam al-masahif al-Uthmaniyah. Ana ulang balik. Ini poin yang sangat penting. Yang berbaki daripada al-ahruf as-sab'ah yang tak mansukh pada al-ardha akhirah tu, kesemuanya telah dirangkumkan dalam mushaf-mushaf yang disalin oleh Sayyidina Uthman yang dihantarkan kepada negeri-negeri yang pelbagai ini. Maka pandangan yang kuat di kalangan ulama adalah qiraat-qiraat yang ada pada zaman sekarang ni, qiraat-qiraat mutawatir yang 10 tu, dia mengandungi semua cara bacaan yang berbaki daripada ahruf sab'ah, yang cara bacaan yang berbaki daripada ahruf sab'ah ni tersimpan di mana? Di dalam mushaf yang disalin oleh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu.
oleh lajnah yang ni oleh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Cuma kita kena faham. Quran ni al-asl pada Quran adalah al-mahfuz, bukan al-maqru. Okey. Bila kita tengok dekat mushaf kita sekarang yang terbit dekat Mujamma' Malik Fahad yang ditulis berdasarkan Hafs An-Asim tu, kita akan nampak kalau nampak cara tulisan tu kan mungkin tak meraihkan cara bacaan lain, mungkin tak meraihkan wajah bacaan yang lain. Kalau kita buka dekat mushaf yang kita ada lah kat rumah tu kan, yang standard Mujamma' Malik Fahad tu, dia akan tulis wa wasa biha, ayat wa wasa biha dalam surah Baqarah tu kan, kalau nak tulis wa wasa biha. Tapi dalam mushaf-mushaf yang terdahulu dan Sayyidina Uthman ada yang ditulis wa awsa. Okey. Adakah bermakna mushaf yang ada zaman sekarang ni tak bagus, tak ni? Itu salah. Sebab tu ulama kata kita kena faham al-asl ni mahfuz bukan maqru. Apa maksud mahfuz bukan maqru? Daripada zaman sahabat sendiri, tulisan ni, pengumpulan Quran ni, kalau kita tengok pada zaman Abu Bakar As-Siddiq ni, pada yang apa yang Zaid bin Thabit apa yang Zaid bin Thabit kumpul tu, pengumpulan Quran yang Zaid bin Thabit buat tu, itu bukan iktimad para sahabat, itu bukan sumber yang sahabat guna untuk dijadikan rujukan sentiasa. Kenapa ulama tak kata macam tu? Sebab para sahabat hafal, mereka hafal lah ayat Quran, mereka hafal sesama mereka sendiri. Sebab tu jamak Abu Bakar As-Siddiq, apa yang Zaid bin Thabit salin tu, ataupun apa yang Zaid bin Thabit kumpul tu, disimpan dekat rumah Abu Bakar As-Siddiq, bukannya digunakan dan disebarkan kepada orang awam untuk salin. Tak. Itu menandakan bahawa asal pada umat ni adalah hafalan. Maka kalaupun ditulis mushaf ataupun jamak Abu Bakar As-Siddiq tu tak mengandungi semua cara bacaan, hafalan para sahabat tetap ada untuk kata okey, walaupun ditulis wawasa kat sini, kita tahu ada cara bacaan lain wawasa. Nampak tak? Sebab apa? Sebab al-asl bukan makruh, bukan penulisan. Penulisan ni ulama kata hanya untuk yusa'id, hanya untuk menolong. Sebab tu kata Syekh Musta'id Tayyar, rasm ni, penulisan Quran ni, terutamanya pada zaman Sayyidina Uthman sekalipun, okay, rasmul mushaf ni, dia adalah surah tawdihiyah. Dia adalah gambaran terhadap apa yang dihafal. Dia adalah gambaran terhadap apa yang dihafal. Yang hafal tu yang awal, yang hafal tu yang asal. Jadi bila berlaku pertembungan di antara hafalan dan juga surah tawdihiyah rasm, siapa menang? Kalau berlaku pertembungan lah. Kalau berlaku pertembungan, tapi tak ada. Tapi kalau didakwa ada sekalipun, yang menang apa? Hafalan. Jadi kalau orang Kristian ambil, kalau orang orientalis ambil, dia ambil Al-Quran kita yang terbit Mujamma' Malik Fahad ni, dia kata kat sini wa wasa biha, tapi dari riwayat kamu qiraat yang lain kata wa awsa. Kenapa tak ada huruf hamzah tu? Kan kalau ada Kristian ataupun orientalis lah kata macam tu, dia kata dalam riwayat qiraat yang kamu sendiri orang Islam belajar ada awsa, ada hamzah, tapi dalam mushaf yang ditulis dekat Arab Saudi ni, yang Mujamma' Malik Fahad kat Madinah ni, tak ada hamzah. Ada wawassa, tak ada hamzah. Macam mana? So berlaku pengurangan pada Quran lah. Okey. Sebab itulah Kristian dengan orientalis tak faham. Bagi orang Islam, yang mutawatir yang asal apa? Al-Mahfuz, yang dihafal kat dada-dada para sahabat Nabi SAW tu, yang ditalaqi oleh tabi'in. Daripada dulu sampai sekarang, yang dihafal bersanad dalam dada ni. Bukan ada dalam mushaf tu. Yang ada dalam mushaf tu penolong sahaja ataupun surah tawdihiyah. So yang lagi awal mutawatir, yang lagi sabit awal mutawatir adalah al-hifz. Yang tu dijadikan rujukan. Sebab itulah jamak Abu Bakar As-Siddiq pun tak dijadikan rujukan oleh para sahabat. Dan mushaf-mushaf yang Sayyidina Uthman tulis tu dihantar kepada negeri-negeri. Sebab apa? Sebab orang Islam banyak baru masuk, yang mereka ni tak hafal Quran, yang mereka ni tak tahu bahasa Arab. Nampak? So al-asl ni yang mahfuz, bukan makruh. Yang makruh, yang maktub, mushaf yang ada zaman Sayyidina Uthman ni semua adalah sebagai satu wasilah untuk tolong menjaga Quran. Wasilah penjagaan Al-Quran sahaja. Wasilah penjagaan dan wasilah untuk tolong memudahkan kita hafal Quran. Tapi al-asl, maksudnya yang pada awalnya Al-Quran ni diturunkan dan ditransferkan mulut ke mulut, musyahafatan, secara hafalan dan mulut ke mulut. Okay? Maka itu penting, itu poin penting. Dan macam Anda cakap tadi, semua mushaf ada. Mushaf-mushaf yang di kalangan mushaf-mushaf Uthmaniyah ni ada perbezaan. Yang perbezaan-perbezaan itu sebenarnya meraihkan perbezaan-perbezaan wajah ni. Bahkan yang ni yang kita akan masuk ni, dalam ilmu dipanggil Dabt Al-Quran. Kita akan sentuh sikit Dabt Al-Quran. Okay.
pada zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, bila lajnah beliau tulis mushaf ni, kita kena faham yang zaman Sayyidina Uthman ni, fenomena naqd tu, fenomena buat titik dalam bahasa Arab tak ada. Fenomena asyakil, tashkil, buat baris tak ada, tak masyhur di kalangan orang Arab. Bahkan kata Syekh Musa At-Tayyar, fenomena buat titik dengan buat baris ni pada zaman Nabi SAW tak ada. Pada zaman awal sahabat pun tak ada lagi. Maka penulisan mushaf Sayyidina Uthman, kalau antum tengok salinan kepada mushaf-mushaf yang ada pada zaman Sayyidina Uthman ni, antum akan dapati mushaf-mushaf tu tidak bertitik, tidak berbaris. Kenapa? Sebab memang zaman tu masyarakat Arab tak ada lagi fenomena nak buat titik dan baris. Itu satu. Yang kedua, bila tak letak titik dan baris, ini akan membantu untuk penulisan Al-Quran itu sendiri secara tidak langsung, okey, menjaga wajah ataupun cara bacaan yang lain. Kan ana sebut tadi yang mushaf Uthmaniyah ni ada yang berbaki, yang dia tu merangkumi apa yang berbaki daripada Al-Ahruf As-Sab'ah kan, iaitu cara bacaan yang berbaki daripada Al-Ahruf Sab'ah ada pada mushaf yang ada pada zaman Sayyidina Uthman. Maka bila ditulis dengan tidak berbaris, dengan tidak bertitik, secara automatik penulisan tu, rasam tu, dia yahtamil, dia akan ada beberapa cara bacaan untuk baca. Yang beberapa cara bacaan tu meraihkan wajah perbezaan tadi itulah yang ada pada Ahruf Sab'ah. Contohnya, qul fihima ithmun kabir. Kabir. Ya, ismun kabir kan? Ismun kabir. Kabir, kaf, ba, ya, ra. Ada wajah bacaan lain yang dalam qiraat lain dia akan jadi kathir. Okey, kabir boleh, kathir boleh. Okey, kalau antum tengok kabir, kaf, lepas tu rumah ba, rumah ya, rumah ra. Cuba buang titik ba dengan titik ya tu. Kaf, lepas tu rumah ba ada tapi tak ada titik. Tak ada titik ba. Rumah ya ada tapi tak ada titik ya. Kemudian ra. Bila buang titik tu, boleh tak kita baca kabir dengan kathir? Boleh kan? Ha. So, disebabkan dibuang titik tu, maka tulisan kaf, kemudian rumah ba, rumah ya, rumah ra tu, itu yahtamil bacaan kabir, yahtamil bacaan kathir. Yang wajah bacaan ni ada dalam qiraat yang berbaki daripada Ahruf Sab'ah tu. Nampak tak? Ana harap tuan-tuan dapat faham lah. So, bila tak ditulis baris dengan titik, ana ulang balik. Ana harap faham Bila tak ditulis baris dengan titik, bila tak ditulis baris dengan titik, Rusam Uthmani, ada mushaf Uthmaniyah tu, asalnya tulis ismun kabir, kaf ba ya ra, tapi huruf rumah ba dengan rumah ya ni dibuang baris ba dengan ya tu, dibuang baris dan titik. So tak ada titik ba dengan ya, tak ada. Antum bayangkan ba dengan ya ni tak bertitik. So dia ada kaf, rumah ba dengan rumah ya dengan rumah ra. Maka rasam ni sendiri, gambaran kalimah ni sendiri mempunyai dua cara bacaan. Kita boleh cakap kabir boleh, kathir boleh. Yang kabir dengan kathir ada dalam dua cara bacaan yang berbeza. Maksudnya dua qiraat yang berbeza. Maka rasam Uthmani ataupun mushaf Uthman tu, bila tak ada titik dengan baris, dia secara tidak langsung yahtamil al-wajhain, ataupun yahtamil akthar min aujuh lah, akthar min wajhin. Ataupun maksudnya tulisan sendiri, tulisan rasam Uthmani tu sendiri membuatkan ada ruang untuk dibaca dengan bacaan yang lain. Sebab kita dah cakap tadi, Rasam Uthmani, ana ulang banyak kali poin ni kan. Kita dah cakap tadi, Rasam Uthmani mengandungi apa? Mengandungi cara bacaan yang berbaki daripada hadis Al-Ahruf As-Sab'ah tu. Okay, Al-Ahruf As-Sab'ah ada sebahagian yang dinasahkan pada peristiwa Al-Arda Al-Akhirah tu. Maka cara bacaan yang berbaki dirangkum dalam mushaf-mushaf Sayyidina Uthman. Dan bila dirangkum dalam mushaf-mushaf Sayyidina Uthman pula, cara penulisan mushaf Sayyidina Uthman yang tak bertitik dan tak berbaris tu secara tidak langsung membantu di dalam membuatkan kita bila nak baca tu ada beberapa wajah. Bukan kita lah, para sahabat yang hidup time tu. Para sahabat dan tabi'in yang hidup time tu, bila mereka nak baca, mereka tahu rasam ni, cara tulis tu mengandungi beberapa cara baca. Yahtamil wajhain ataupun yahtamil akthar min wajh. Okay, so yang faham So itulah hikmah kenapa ataupun kepentingan kenapa rasam mushaf Uthmaniyah ni tak ditulis dengan titik dan baris. Bahkan titik dan baris ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dia datang setelah tu. Datang setelah
pengumpulan salinan mushaf pada zaman Sayyidina Uthman tu. Okey. Kita ada dua proses dipanggil. Satu dipanggil proses naqd al-i'rab. Naqd al-i'rab. Satu dipanggil proses naqdul i'jam. Kalau nak tersilap nak check balik. Naqdul i'rab dengan naqdu al-i'jam. Yang proses ni berlaku setelah zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Okey, kita tengok. So proses pertama dipanggil naqd al-i'rab. Naqd al-i'rab ni adalah meletakkan baris pada kalimah, terutamanya pada pada hujung kalimah. Sebab tu dipanggil naqd al-i'rab. Naqd ni letak baris, titik ataupun baris lah. Letak titik atau baris. I'rab ni pada hujung kalimah. Okey. Kata dekat buku Al-Madkhal ila Al-Mushaf Al-Sharif, awwalu man wada'a naqd al-i'rab Abu al-Aswad ad-Du'ali fi qawli al-muhaqqiqin min ahli al-'ilm. Di kalangan ahli ilmu ulama Quran, okey. Orang pertama yang meletakkan baris i'rab ni, baris hujung kalimah ni pada Quran siapa? Abu Aswad ad-Du'ali. Yang ni berlaku pada zaman Sayyidina Uthman ke selepasnya? Pada selepas zaman Sayyidina Uthman, pada zaman Sayyidina Ali lah. Abu Aswad Du'ali ni siapa yang belajar ilmu nahwu dia tahu kan, dia masyhur. Siapa yang belajar ilmu nahwu, yang belajar tata bahasa Arab, dia akan tahu yang Abu Aswad Du'ali jugalah orang yang dikatakan mengasaskan ilmu nahwu. Bukan mengasas lah, yang menyusun ilmu nahwu. Sebab Sayyidina Ali yang bagi arahan dekat Abu Aswad Du'ali kan. Okey. Sayyidina Ali kata unhu hadzan nahwa, kamu pergi ikut jalan kamu untuk susun ilmu nahwu ni. Dan bila Abu Aswad Ad-Du'ali ni kebetulan orang yang susun ilmu nahwu, beliau jugalah orang yang first meletakkan baris pada hujung kalimah. Kita ada kata kat sini, khulasatuhu annahu dhabata awakhir al-kalimat bi naqd al-i'rab. Beliau lah orang pertama yang meletakkan baris pada hujung kalimat dengan dipanggil naqdul i'rab. Naqdul i'rab ni menggunakan dakwat warna merah. Okey. Abu Aswad Ad-Du'ali guna dakwat warna merah. Kalau hujung kalimah tu baris atas maftuh, maka Abu Aswad Ad-Du'ali akan letak satu titik atas huruf, satu titik. Dia tak letak baris pun, dia letak titik. Fa wada'a nuqtatan wahidan fawqa al-harf idza kana maftuhan. Kalau hujung baris tu dhammah, dhammah ni baris hadapan kan. Kalau hujung dia dhammah, maka akan diletakkan titik tu amamal harf. Wada'a an-nuqtah amamal harf, depan huruf tu. Jika dia berbaris bawah, maka titik tu diletak dekat bawah huruf tu. Wa nuqtatan tahtahu, maksudnya tahtal harf idza kana maksura. So titik yang diletakkan oleh Abu Aswad Du'ali ni pada atas kalimah, pada bawah kalimah, pada depan kalimah ni, ini dipanggil naqd al-i'rab. Dengan naqd al-i'rab yang ditulis dengan dakwat warna merah. Yang ni datang bila? Ni datang selepas penulisan mushaf Sayyidina Uthman. Kemudian selepas tu lagi datang proses dipanggil naqtu al-i'jam. Naqtu al-i'jam ni lah yang kita cakap baris letak titik tu. So sekarang kita ada rumah, macam ni. Ya, ada rumah macam ni, rumah huruf. Bila rumah huruf macam ni, boleh jadi di huruf tak kita letak 2 titik kat atas. Kan? Ataupun kita letak 2 titik kat bawah jadi huruf ya, tak. Ataupun kita letak 1 titik kat bawah jadi huruf ba. Ataupun kita letak 3 titik kat atas jadi huruf sa. Perbuatan meletak titik ni untuk membezakan ba, ta, sa, ya, nak bezakan antara jim, kha, ha, nak bezakan antara zal, dal, zai, okey, nak bezakan semua ni apa? Yang ni dipanggil naqtu al-i'jam. Naqtu al-i'jam. Yang Abu Aswad Du'ali buat tadi dipanggil apa? Naqtu al-i'rab, berbeza Yang buat naqtul i'jam ni siapa? Yang buat naqtul i'jam adalah ulama daripada kalangan tabi'in yang bernama Nasr bin Asim Al-Laythi dan juga Yahya bin Ya'mar. Yahya bin Ya'mar, okey. Yahya bin Ya'mar, Al-Hasan Al-Basri dan juga Nasr bin Asim Al-Laythi. Yang mereka ni mendapat arahan daripada Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, okey, gubernur yang masyhur yang zalim, okey, wali Iraq yang masyhur zalim. Beliau ni bagi arahan kepada 3 ulama ni, Nasr bin Asim Al-Laythi, Yahya bin Ya'mar dan juga Al-Hasan Al-Basri untuk buat naqd al-i'jam. Okey, yang diberi arahan oleh Hajjaj bin Yusuf, dan Hajjaj pula dapat arahan daripada khalifah oleh Abdul Malik bin Marwan. Okey, qama bihadha an-naqdi Nasr bin Asim Al-Laythi wa Yahya bin Ya'mar Al-Adwani wal Hasan Al-Basri
فالحسن البصري بمدينة واسط بأمر من الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق وبتوجيه من الخليفة الأموي عبد الملك bin Marwan. Okey, itu dipanggil naqd al-i'jam. Itulah proses Quran, pengumpulan Quran secara umumnya yang anda sebut minggu lepas sampai hari ini. Proses-proses yang disebut Ardul Akhirah, itulah dia proses pengumpulan Quran secara umumnya. Ana harap antum faham dengan elok proses-proses tu. Dan macam yang saya sebut tadi, ana ulang balik, zaman Sayyidina Uthman tak ada naqtul i'rab, tak ada naqtu al-i'jam. Itu penting. Ada masa lagi sikit. Patutnya habis pukul 6, tapi ana akan lajak sikit lah, nak ambil beberapa syubhat. Barulah antum puas hati kan, sebab tajuk kuliah ni sejarah pengumpulan Al-Quran dan syubhat. So dah nak habis pertemuan kedua, antum tak dengar syubhat lagi. So ana akan bawa satu atau dua syubhat pada kali ni. Kita akan cuba sentuh dua syubhat insya-Allah, dan pada dua kuliah yang akan datang, okey, Ramadan minggu ketiga dan Ramadan minggu keempat, kita akan fokus sentuh syubhat je pasal pengumpulan Quran. Syubhat pertama adalah, okey, ada banyak syubhat dan anda dah cerita dah minggu lepas. Usul syubhat. Syubhat-syubhat yang ditimbulkan berkaitan Quran ni ada tiga. Pertama, masdariyatul wahyi, masdariyatul Quran. Iaitu Quran ni Nabi SAW dapat daripada Allah ke ataupun Nabi SAW dapat daripada sumber lain. Yang ini syubhat pertama yang ditimbulkan. Syubhat yang kata Nabi ambil daripada orang Yahudi, Nabi ambil daripada Kristian, kenapa kisah-kisah yang ada dalam Bible, ada dalam Quran, kisah-kisah ada Taurat ada dalam Quran dan sebagainya. Itu isu pertama. Isu kedua adalah at-tashkik fi sihhati nisbatil mushaf. Geng-geng pengkaji barat ke geng-geng pengkaji barat dan sebagainya ni, mereka akan cuba syak pada nisbah mushaf yang ada kat kita zaman sekarang. Betul ke mushaf yang ada kat kita zaman sekarang ni sama dengan zaman Nabi SAW? Sebenarnya kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu, apa yang ada pada mushaf kita ni sebiji dengan pada zaman Nabi SAW. Sebab walaupun Quran pada zaman Nabi SAW tu yang ditulis pada pelepah tama tu semua mungkin tak sampai pada kita, ataupun apa yang ada pada pengumpulan Abu Bakar Siddiq tu mungkin tak sampai kat kita. Tapi apa yang ada pada Quran tu dikandung dalam beberapa kitab. Dalam kitab Al-Masahif oleh anak kepada Imam Abu Daud, dikumpulkan oleh Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, ulama besar. Dalam kitab beliau, apa nama kitab tentang Quran tu, anda tak ingat nama kitab beliau tu. So Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam ni ada riwayat yang menukilkan mushaf yang ada pada Quran yang ada pada Abu Bakar Siddiq ataupun yang dah tulis awal pada zaman Nabi SAW. Dan bila dibandingkan, apa yang ada dalam riwayat itu sebiji dengan apa yang ada dalam Quran kita pada zaman sekarang lah. So riwayat-riwayat tentang Quran yang ditulis pada zaman Nabi SAW ataupun pada apa yang ada pada pengumpulan Abu Bakar Siddiq tu disimpan dalam kitab-kitab macam Abu Bakar Qasim bin Salam dan kitab Al-Masahif oleh anak Imam Abu Daud. Okey. Kita sebut syubhat pertama. Syubhat pertama yang berkenaan dengan poin kedua lah. So anda dah cakap tadi, poin kedua adalah dia nak syakkan kita pada nisbah Quran kan. Yang ketiga adalah dia nak tahrif ma'ani. Dia nak menyelewengkan makna Al-Quran. Jadi berkaitan dengan poin yang kedua ni, syubhat yang pertama orang timbul adalah ada riwayat dalam kitab-kitab sejarah, bahkan dalam kitab hadis, bahawa Abdullah bin Mas'ud ni seakan tidak puas hati dengan Zaid bin Thabit. Sedangkan Zaid bin Thabit kita dah bahas, dia figura utama berkaitan isu pengumpulan Quran ni, kan? Figur utama berkaitan isu pengumpulan Quran. Tiba-tiba kita jumpa ada riwayat yang ada riwayat yang seolah Abdullah bin Mas'ud tak puas hati. Antum baca riwayat ni riwayat oleh Imam Tirmizi. Imam Tirmizi riwayat dalam kitab Sunan Tirmizi. Okey. Anna Abdullah bin Mas'ud kariha li Zaid bin Thabit naskhal masahif. Bahawa Abdullah bin Mas'ud tidak gemar ataupun tak berapa berkenan dengan usaha Zaid bin Thabit ni untuk menyalin mushaf. Wa qala ya ma'syaral muslimin u'zalu an naskhi kitabatil mushaf. Okay, I was sidelined from the efforts in writing the mushaf. Maksudnya apa? Apa maksud sideline from the efforts ni? U'zal an-naskh kitabatil mushaf ni maksudnya Ibnu Mas'ud nak kata aku telah diletak tepi. Dalam proses pengumpulan Quran ni aku telah diletak tepi. Wa yatawallaha rajulun, dan proses untuk menyalin mushaf ni telah diketuai oleh seorang lelaki yang
Okey, qad aslamtu wa innahu la fi sulbi rajulin kafir. Aku dah masuk Islam sedangkan dia tu masih lagi dalam kandungan. Okey, kata Abdullah bin Mas'ud berkaitan Zaid bin Thabit. Okey. Aku dah masuk Islam sedangkan Zaid tu masih lagi dalam kandungan. So nampak macam Abdullah bin Mas'ud tak puas hatilah dekat Zaid bin Thabit kan. Dalam riwayat ini kata yuridu Zaid bin Thabitin. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud tengah tujukan kata-kata ni kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Jadi apa maksud Abdullah bin Mas'ud ni? Jadi orang telis dia akan ambil riwayat ini, dia akan kata apa? Dia kata tengok ni, Abdullah bin Mas'ud pun tak puas hati dengan Zaid bin Thabit. Abdullah bin Mas'ud pun petikai Zaid bin Thabit. So kita jangan tertipu dengan orang telis ataupun geng-geng geng-geng orang panggil modernis lah, modernis, al-hadathiyun ni semua. Kita kena faham yang ulama kata pertama sekali Abdullah bin Mas'ud tak petikai kesikohan Zaid bin Thabit. Tak petikai ketokohan Zaid bin Thabit dalam ilmu Quran. Abdullah bin Mas'ud hanya mengatakan bahawa Zaid bin Thabit ni muda. Itu je. Kita tak nampak dalam riwayat tadi Abdullah bin Mas'ud mengecam Zaid bin Thabit dari sudut kesikohan dan dari sudut ketokohan. Ibnu Mas'ud hanya mengecam dari sudut usia. Dan seperti mana yang saya maklum, isu usia ni tak ada masalah. Bahkan Sayyidina Umar pun dah buktikan bahawa Ibnu Abbas memahami Al-Quran lebih daripada sahabat yang lain. Kan kita semua tahu riwayat nak tafsir surah ni kan, surah Al-Fath tu, surah An-Nasr tu, idza jaa nasrullahi wal fath. Kan Ibnu Abbas tafsirkan ayat tu bahawa sebenarnya Nabi SAW punya kewafatan dah makin hampir, dan Sayyidina Umar puji tentang kefahaman Ibnu Abbas tu. Dan sedangkan Ibnu Abbas muda, maka isu usia tak ada masalah. So Ibnu Mas'ud tak berapa berkenan dengan Zaid bin Thabit sebab isu usia. Kita tengok balik, ulama kata Ibnu Mas'ud kata macam tu sebab okey, Ibnu Mas'ud kata macam tu sebab Ibnu Mas'ud terasa hati beliau yang lagi senior ni, dan antara orang yang saksikan juga al-arda al-akhirah ni, tak dilantik oleh Abu Bakar Siddiq ataupun oleh Uthman bin Affan untuk menjadi orang yang menjalin mushaf. Sebab tu kata kat sini Ibnu Mas'ud kata u'zalu an naskh kitabatil mushaf. Aku ni dia letak tepi, u'zal. Dia letak tepi, sideline. Maksudnya diuzlahkan, dia letak tepi daripada terlibat dalam projek tu. So ulama kata sebenarnya Sayyidina Uthman agak terasa hati sebab dia letak tepi daripada projek tu. So apa yang Ibnu Mas'ud kata, bahawa Zaid bin Thabit ni aku masuk Islam lagi awal daripada dia lah. Waktu Zaid bin Thabit dalam kandungan lagi aku dah masuk Islam. Itu sebab Ibnu Mas'ud terasa hati je. Bukannya Ibnu Mas'ud nak petikai ketokohan Zaid bin Thabit ataupun nak tuduh Zaid bin Thabit ni tak sikoh pun. Dalam riwayat Al-Hakim ada riwayat yang Ibnu Mas'ud kritik Zaid bin Thabit. Okey, Ibnu Mas'ud kritik bukan kritik lah. Orang telis dengan geng-geng modernis liberal ni semua gambarkan macam kritik tapi tak kritik pun. Okay, qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, laqad qara'tu min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 70 surah wa Zaid bin Thabit dhu dhu'abatain yal'abu ma'as sibyan. Ni kata Ibnu Mas'ud dalam riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak. Kata Ibnu Mas'ud, aku dah baca 70 ayat Quran yang aku ambil daripada mulut Nabi SAW. Min fi Rasulullah SAW. Min dari fi sini bukan harfu jar fi tu. Fi sini maksudnya mulut. Okey. Sebab dalam ilmu nahwu mulut ni kalau kita buang huruf mim tu famun, dia boleh jadi tak ada huruf mim lah. So min fi Rasulullah SAW ni maksudnya daripada mulut Nabi SAW. Aku dah baca 70 surah Al-Quran yang aku ambil direct daripada Nabi SAW. Waktu tu Zaid bin Thabit masih lagi tengah main dengan budak-budak. Kan dia kata yal'abu ma'as sibyan, masih lagi main dengan budak-budak. Ni riwayat Al-Hakim. So orang telis pun ambil riwayat ni untuk kata apa? Tengok Ibnu Mas'ud masih lagi start kata Zaid bin Thabit tu tak bagus. Kita ulang benda yang sama, iaitu sekarang ni Ibnu Mas'ud bukan kritik ketokohan dengan kesikohan. Ibnu Mas'ud kritik apa ni? Anak-anak tuan-tuan dan perempuan yang tengah tengok live ni, fikir elok-elok. Sekarang Ibnu Mas'ud tengah kritik Zaid bin Thabit dari sudut apa? Dari sudut keadilan dengan kesikohan ke? Dari sudut ketokohan dan keilmuan Zaid bin Thabit terhadap Al-Quran ke? Ataupun dari sudut umur? Dari sudut umur. Dan macam kita dah bahas tadi, umur tu tak melambangkan keilmuan seseorang. Biarlah walaupun Zaid bin Thabit tu muda, tapi kalau Zaid bin Thabit tu lebih hebat daripada sahabat yang lain, maksudnya dia lagi layak. Seperti mana Ibnu Abbas muda tapi lebih tahu tafsir daripada banyak sahabat lain. Seperti mana kita boleh terima ketokohan Ibnu Abbas dalam ilmu tafsir, sedangkan Ibnu Abbas hanyalah seorang yang muda daripada sahabat-sahabat lain senior.
Kenapa kita tak boleh terima ketokohan Zaid bin Sabit pula? Maka dekat situ tak ada isu pun apa yang Ibnu Mas'ud kata ni. Okey? Dan kata ulama, Ibnu Mas'ud tak berapa berkenan sebab dia tak dilantik dalam projek penulisan Al-Quran, dan juga setelah berlaku proses penyalinan mushaf ni, bila Sayyidina Osman arahkan untuk dihapuskan mushaf-mushaf tu, antara mushaf-mushaf yang diminta untuk dihapuskan adalah mushaf peribadi Abdullah bin Mas'ud. Okay? Sebab seperti mana yang kita sedia maklum, para sahabat Nabi SAW ni setiap lah ada daripada mereka, sebahagian daripada mereka ada mushaf peribadi, dipanggil masahifus sahabah lah, yang mereka guna untuk salin ayat Quran mereka sendiri. Yang kadang-kadang dalam tu mereka tambah ayat diorang sendiri, tambah ayat ni maksudnya apa? Tambah tafsiran mereka sendiri dan sebagainya kan. Sebab tu ada qiraat syadzah lah apa tu. Jadi mushaf-mushaf yang ada oleh beberapa para sahabat ni, bila Sayyidina Osman kata salin, buat 6 salinan kemudian hantar kepada banyak-banyak negeri ni, antara perkara yang Sayyidina Osman suruh apa? Bakar mushaf kan. Bila kata kena bakar mushaf yang lain ni, antara mushaf-mushaf yang Sayyidina Osman suruh bakar ni apa? Mushaf-mushaf peribadi, catatan-catatan peribadi. Mushaf Ubay bin Ka'ab, mushaf Zaid bin Sabit, mushaf Zaid bin Sabit, mushaf Abdullah bin Mas'ud, sebab takut orang rujuk mushaf tu kemudian berlaku perpecahan balik. Bila dah lah Ibnu Mas'ud tak dilantik, orang tak dilantik sebagai ahli dalam projek penulisan Quran ni, bahkan mushaf peribadi beliau pula disuruh untuk dibakar. Maka itu membuatkan Ibnu Mas'ud agak terasa hati. Ulama kata agak terasa hatilah. Radhiyallahu anhu. Okay, kita tetap sayang Ibnu Mas'ud, kita hormati Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud tetap antara sahabat yang utama radhiyallahu anhu. Okey. Ini tak bermaksud Ibnu Mas'ud orang jahat ke apa, tak ada. Tak bermaksud. Biasalah kita manusia, kadang-kadang kita memanglah macam tu, kita mungkin terasa hati, kita cakaplah sikit benda-benda yang apa nama dia agak tajam ni kan. Tapi bukan maksud kita benci orang tu, ataupun kita tak suka orang tu, ataupun kita nak orang jahat ke apa. So Ibnu Mas'ud kata macam tu sebab terasa hati sikit tak dapat projek. Itu je. Sebab Ibnu Mas'ud tak dilantik untuk salin ni. Sebab tu para pengkaji kata Ibnu Mas'ud kata macam tu kat Zaid bin Sabit sebab agak cemburu sikit. Itu je lah, sebab Zaid bin Sabit ni muda. Itu je. Okey. Dan macam mana pun Ibnu Mas'ud sahabat, dan Ibnu Mas'ud ni manusia macam kita, manusia. Kan manusia kadang-kadang kita terlepas cakap. Kadang-kadang kita punya hawa nafsu ni terlebih sikit. So biasalah tu, tak ada apalah. So kita tak ada masalah dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. So itu syubhat pertama. Syubhat pertama ni apa? Nak ulang balik. Syubhat kononnya Ibnu Mas'ud tak puas hati dengan Zaid bin Thabit. Contoh ada tafsiran Ibnu Mas'ud, ya. Ada banyak tafsiran Ibnu Mas'ud kan. Banyak-banyak. Kalau antum tengok dalam ilmu fiqh ada banyak sangat tentang isu apa nama dia? Tak wuduk, tentang isu puasa. Ayat Quran yang kata salatatu ayyam, fasiyamu salatati ayyam kan, kena puasa 3 hari. Sebab langgar kafarah sumpah ni, fasiyamu salatati ayyam. Dalam Ibnu Mas'ud punya tafsiran tu ada mutatabi'at, berturut-turut. Kafarah sumpah ke mana tengok, fasiyamu salatati ayyam ni mutatabi'at. Mutatabi'at tu tambahan Ibnu Mas'ud. Cuma tafsiran Ibnu Mas'ud ni ada perbahasan panjang lah. Ana tak sentuh kat kuliah ni, tak sempat. Ulama sebenarnya khilaf tafsiran tu sebenarnya betul-betul tafsiran ke ataupun memang dia Quran, cuma dah mansukh pada arda akhirah tu. So ada banyak pandangan. Ada kata dia memang Quran dan dah dimasukkan pada al-arda akhirah, maka dia sebenarnya qiraat syadz. Ada kata dia memang tafsiran yang Ibnu Mas'ud sendiri tambah, maksudnya bukan wahyu. So ada dua pandangan dekat situ. Cuma kita tak akan masuk into detail lah tentang apa tafsiran sahabat ni. Okey. Kemudian isu tapi tak sempat kot, dah pukul berapa ni? 6.10 dah. Bolehlah anda sentuh sikit, sempat kot, boleh. Tak apa. Boleh insya-Allah. Kita nak bincang Quran kan, dapat pahala lebih. So antara juga syubhat yang geng orang tulis bawa adalah hadis dalam Sahih Bukhari. Hadis dalam Sahih Bukhari ni bahawa Ibnu Mas'ud kata muawwidhatan, An-Nas dengan Al-Falaq bukan daripada Al-Quran. An-Nas dengan Al-Falaq bukan daripada Al-Quran. Riwayat ni menjadi isu lah sebab apa nama dia, kita tengok, kita baca dulu riwayat ni sebab kononnya nampak macam alamak proses jam'ul Quran ni ada problem sebab
kita dah kata tadi proses jam'ul Quran ni ijma' sahabat lah apa semua. Tiba-tiba Ibnu Mas'ud tak setuju muawwizatan. Kita dalam Sahih Bukhari kata Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, innal muawwizatain laysata minal Qur'anil Karim. Innal muawwizatain laysata minal Qur'anil Karim. Kata Ibnu Mas'ud, dua muawwizah ni, dua ayat yang kita baca untuk lindung diri, dua surah yang kita baca untuk melindungi diri, iaitu An-Nas dan Al-Falaq, bukan daripada Quran. Innal muawwizatain laysata minal Qur'anil Karim. Bahkan dalam riwayat lain, ulama-ulama yang kumpul Quran dan mushaf macam Imam Abu Bakar bin Abi Daud tu, anak kepada Abu Daud, beliau ada riwayatkan yang apa susunan Quran yang ada dalam mushaf Ibnu Mas'ud. Macam kita dah cakap tadi, sebahagian sahabat ada mushaf peribadi kan. Dalam mushaf Ibnu Mas'ud, mengikut riwayat-riwayat yang ada dalam kitab Masahif dan sebagainya ni, dalam mushaf yang ditulis oleh Ibnu Mas'ud sendiri untuk diri dia sendiri, mushaf peribadilah, kalau dia tengok dalam tu tak jumpa surah An-Nas dengan Al-Falaq. Okey. So sekarang ni ada dua riwayat yang agak problematik. Satu dalam Sahih Bukhari bila Ibnu Mas'ud kata innal muawwizatain laysata min al-Quran. Okey, dua surah tu Al-Falaq dengan An-Nas bukan dalam Al-Quran. Dan kita tengok sendiri mushaf Ibnu Mas'ud tak ada. Tak ada surah An-Nas dengan surah Al-Falaq. So macam mana ulama hadapi isu ni? Okey. Kita dah tahu orang tulis guna syubhat ni nak kata apa? Orang tulis nak kata proses jam'ul Quran pada zaman Abu Bakar dengan zaman Sayyidina Uthman ni, terutamanya pada zaman Abu Bakar lah. Proses jam'ul Quran ni banyak lompong dan banyak salah. Sebab tu Ibnu Mas'ud kata macam tu. Untuk menjawab pertuduhan orang tulis ni, ataupun siapa-siapa je lah yang sepakat dengan orang tulis dari isu ni, ulama ada bagi beberapa jawapan. Antaranya Ibnu Hajar kata dalam Fathul Bari ni, Ibnu Hajar kata yang pendapat Ibnu Mas'ud ni, pendapat yang ana baca dalam terus. Walam yutabi' Ibn Mas'udin dhalika ahadun minas sahabah. Okey, walam yutabi' Ibn Mas'udin ala dhalika ahadun minas sahabah. Tak ada seorang sahabat lain pun yang setuju dengan pandangan Ibnu Mas'ud ni bahawa muawwizatan bukan daripada Quran. Bahkan ijma' dah berlaku. Macam kita sebut tadi, pengumpulan Quran pada zaman Sayyidina Abu Bakar ni bukan proses rahsia, proses diketahui oleh semua sahabat. Ijma' dah berlaku. Dan pandangan Ibnu Mas'ud ni bercanggah dengan ijma', maka ulama kata dia pandangan yang syadz. Okay, kata Imam Ibnu Hajar, tak ada siapa yang ikut daripada kalangan sahabat pandangan Ibnu Mas'ud. Bahkan telah sahih, waqad sahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qara'ahuma fi as-salah. Bahkan telah sahih riwayat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam baca An-Nas dengan Al-Falaq dalam solat. Yang ini merupakan sekuat-kuat dalil bahawa An-Nas dengan Al-Falaq daripada Quran. Sedangkan Ibnu Mas'ud nafikan. Ibnu Mas'ud kata laysata minal Quran. Tapi dah sahih riwayat bahawa Nabi SAW baca dalam solat. Okey. So Ibnu Mas'ud bercanggah dengan ijma' sahabat. Okey, itu kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari lah. Kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dan setengah ulama cuba bagi takwilan untuk selamatkan Abdullah bin Mas'ud. Okey, setengah ulama cuba bagi takwilan untuk mengatakan bahawa Ibnu Mas'ud tak salah lah. Antara yang buat takwilan ni Imam ataupun Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani, ulama masyhur mazhab Maliki, ulama ahli kalam. Tapi beliau pun ada kitab dalam Quran kan, kitab Ijazul Quran dan sebagainya. Al-Baqillani kata, Al-Baqillani cuba bagi jalan keluar untuk apa riwayat Ibnu Mas'ud ni. So Al-Baqillani kata sebenarnya Ibnu Mas'ud bukan ingkar dua tu daripada Quran, bukan ingkar An-Nas dengan Al-Falaq daripada ayat Quran, daripada surah Al-Quran, tapi mengingkari An-Nas dan Al-Falaq ni ditulis dalam mushaf. Sebab bagi Ibnu Mas'ud, mazhab peribadi beliau adalah tidak ditulis dalam mushaf, melainkan apa yang dah ditulis pada zaman Nabi SAW dan ditunjuk kepada Nabi SAW. Apa yang ditulis pada zaman Nabi SAW dan ditunjuk kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW setuju untuk ditulis untuk ditulis lah. So seolah macam bagi Ibnu Mas'ud, kalau An-Nas dengan Al-Falaq ni pada zaman Nabi SAW, walaupun Quran tapi tak ditulis dalam mushaf dan tak ditunjukkan kepada Nabi SAW, maka dia tak dipatut kumpul dalam mushaf. Tapi sahabat semua tak setuju. Sahabat ijma' yang muawwizatain ni Quran, bahkan muawwizatain ni juga dah ditulis pada zaman Nabi SAW. Okay? So itu takwilan yang Al-Baqillani cuba berikan. Manakala kalau ikut Imam Ibn Hazm lah, kalau ikut Ibn Hazm dalam Muhalla, okay, Ibn Hazm dalam Muhalla, Ibn Hazm kata bahawa riwayat yang Ibnu Mas'ud menafikan ni kesemuanya adalah palsu ataupun dhaif.
Okay, ikut Ibn Hazm. Ibn Hazm kata semua riwayat yang Ibnu Mas'ud menafikan muawwidzatain ini palsu atau dhaif. Cuma pandangan Ibn Hazm ni agak problematik lah, sebab kita dah cakap tadi antara riwayat yang kata Ibnu Mas'ud nafi ni dalam Sahih Bukhari pun ada kan. So tak berapa kuat pandangan Ibn Hazm. Dan Ibnu Qutaibah pula cuba bagi tafsiran lain lah kenapa Ibnu Mas'ud cuba nafikan untuk ditulis An-Nas dan Al-Falaq tu. Ada tafsiran daripada Ibnu Qutaibah juga. Apa-apa pun, kalau tafsiran-tafsiran ni kita tak bagi, tafsiran Ibnu Qutaibah ke Al-Baqillani ke ataupun apa yang Ibn Hazm kata di riwayat yang palsu atau dhaif, kalau kita terima bahawa dia riwayat yang sahih sebab dia memang sahih pun dalam Sahih Bukhari, dan kalau kita tolak tafsiran Ibnu Qutaibah dengan Al-Baqillani sekalipun, maka paling maksimal kita boleh cakap apa? Kita kena cakap yang Ibnu Mas'ud telah menyelisihi ijma' sahabat. Dan bila Ibnu Mas'ud menyelisihi ijma' sahabat, ijma' menang lah. Ijma' menang. So dia tak ada isu. Kalau betul tak ada takwilan lagi dah dan memang sahih riwayat tu, maka Ibnu Mas'ud bercanggah dengan ijma', dan penjanggahan Ibnu Mas'ud terhadap ijma' ni tak bagi kesan. Sebab apa? Sebab mushaf peribadi Ibnu Mas'ud yang tak ada muawwidzatain tu tak mutawatir macam mushaf kita. Mushaf yang ada kat kita mutawatir. Mushaf ada kat kita mutawatir. Pengumpulan yang berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar pula dah diijma'kan. Maka bila dah ijma' dan mutawatir, apa yang Ibnu Mas'ud cuba kata bahawa muawwidzatain itu bukan daripada Quran, tak boleh langgar dan tak boleh kalahkan. Itu kalau kita tak pakai takwilan Al-Baqillani tadi. Ana sendiri cenderung kepada takwilan Al-Baqillani lah. Takwilan Imam Al-Baqillani tadi tu seolah bagi jalan keluar untuk kita kata sebenarnya Ibnu Mas'ud tak nafikan dia daripada Quran pun, hanya nafikan dari sudut dia tak patut ditulis dalam mushaf je, atas pandangan beliau tu sendiri. Okay. Jadi ana stop kat sini dulu sebab ana dah ambil 20 minit lebih dah daripada masa yang sepatutnya. InsyaAllah pada 2 kuliah akan datang, untuk minggu ketiga dengan minggu keempat, kita akan fokus syubhat je. So hari ni ada sebut 2 syubhat utama, kita akan fokus syubhat je untuk 2 minggu akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Apa yang baik itu daripada Allah, apa yang salah dan lemah tu daripada diri ana sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nas innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.